Mari dengar, wahai kawan, hikayat lama berwajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu, pada zaman dahulu. Inilah pada zaman dahulu. Hutan hujan Tasmania, Australia memiliki khazanah alam semula jadi dan kepelbagaian hidupan haiwan yang begitu unik dan istimewa. Kepulauan ini menyimpan 1000 rahsia kehidupan yang dijaga dan dipelihara oleh penghuninya. Di penghujung hutan hujan Tasmania, berhampiran anak sungai, kelihatan sepupu jauh sang kancil, iaitu Dama, seekor rusa Dama Australia sedang berlegar-legar mencari makanan tengah harinya. Dengan mewarisi kepintaran yang sama, Dama dilihat menjadi haiwan tumpuan yang disenangi di dalam hutan ini kerana dia mampu menyelesaikan permasalahan dan misteri yang berlaku di dalam hutan. Tak kala sedang meninjau hutan, Dama terdengar pertengkaran di antara sang imu dan sang itik. Woi itik, sini kau! Itik, oh itik, kenapa curi cacing? Semana tanah angin, itu makan aku. Cacing makan aku. Kenapa kau curi cacing makan ayahku? Benar aku cari dengan dekat semua tempat. Kau sesenang je ambil makan aku kan? Bukan aku yang ambil, aku curi makan kau. Imu pun mengejar dan mematuk itik. Aduh, sakit lah. Cuk. Sabar Imu, sabar. Kau kena sabar dan bertenang. Kan sabar tu separuh beriman. Dengar ni. 2, 3 itik terbang, dikejar pula si Imu garang. Jangan kita sarkap jarang. Ayuh berbincang, ayuh bertenang. Dama cuba menenangkan sang imu yang sedang marah. Dia meminta kedua-duanya duduk berbincang bersama-sama bagi menyelesaikan masalah dan mencari jalan penyelesaian. Kau tipu! Sudah selalu aku nampak paruh kau semasa aku nak menjenguk cacing susulan aku awal pagi tadi. Siapa lagi berpeluh lebar dan bentuk sudut seperti kau? Manalah aku berani nak mencuri. Itu adalah suatu perbuatan yang salah. Apatah lagi yang kau yang besar dan kuat macam ni. Memang jadi nahas lah. Ya tak ya juga kan? Habis tu, macam mana cacing-cacing simpanan aku boleh hilang? Mereka bukan yang ada sayap untuk terbang keluar daripada balang cacing simpanan nasional aku tu. Cuba kau fikir Dama. Haiwan berparuh seperti itik je. Apa kata kita pergi tengok cacing-cacing yang kau simpan tu? Mana tahu dekat situ kita jumpa bukti-bukti yang kita boleh buktikan. Jom. Betul tu? Jom. Mereka bertiga kemudiannya bersama-sama meninjau kawasan sang imu kehilangan cacing-cacingnya. Matahari mulai tegak di arah lantai langit. Namun cuaca Tasmania yang berkitatan panas yang selesa, sejuk, hujan dan berangin memberi keselesaan dan memudahkan pencarian mereka. Cahaya yang terpancar membantu penglihatan Dama, sang imu dan sang itik semasa mereka cuba menyelesaikan kes kecurian tersebut. Mereka bersama-sama mencari bukti lain yang boleh memberi jawapan kepada misteri pencuri-pencuri cacing tersebut. Tak kala semua sedang fokus mencari bukti, Dama menemui satu bukti besar yang mengejutkan mereka semua. Cuba lihat tapak kaki. Tapak kaki ni terbentuk selepas hujan membasahi tanah. Tapak kaki ni sangat sesuai untuk berenang. Jadi haiwan misteri ini mesti berada di sungai berdekatan. Jadi untuk membuktikan bahawa itik tidak bersalah, apa kata itik cuba ukur kaki itik? Kuat untuk membuktikan. Untuk membuktikan bukan aku yang curi cacing-cacing imu ni. Biar aku ukur tapak kaki ni dengan tapak kaki aku sendiri. Kita tengok sama ke tak. Ukur. Sang itik mengukur telapak kaki tersebut dengan kakinya. Ternyata kakinya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tapak kaki tersebut.
Sang ibu berasa malu dan bersalah akan Itik. Koi, kan aku dah cakap bukan aku yang ambil atau curi cincin kau. Koi gak koi? Maafkan aku, Itik. Aku tak sepatutnya menyerang dan menuduh kau tadi. Boleh kau maafkan aku? Tak mengapa lah, Imu. Aku maafkan kau. Kita berdamai. Sebab kalau kita gaduh pun, bukannya ada faedah kan? Bak kata pepatah. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Betul tu, Itik. Kita hidup di hutan, mestilah kita kena saling menghormati antara haiwan dan mestilah berkasih sayang. Jadi, untuk kita rungkai misteri tadi, saya rasa haiwan ini berkaki 4. Sangat aneh. Haiwan berkaki 4 dan kaki berselaput ya? Sangat mirip dengan katak kan? Apa kata kita pergi jumpa Pak Tak? Nak tak? Boleh? Kita ke sana. Alueto, bertiga alueto, alueto. Dengan tiba-tiba Pak Tak dan Mak Tak, pasangan katak tua yang banyak pengalaman mengembara, melompat dengan laju ke arah sungai melintasi mereka. Mereka terus memanggil pasangan tersebut untuk membantu mereka mencari pencuri misteri. Ang, banyak penau. Ya, kenapa semua berkumpul ni? Nak tanya apa? Tanya. Tanya. Katak lompat, tanya cepat. Pak Tak, Pak Tak. Pak Tak tahu tak ni tapak kaki apa, Pak Tak? Aduh, belit pula lidah aku. Kau ni Dama, kelakar lah. Macam ni Pak Tak, Mak Tak. Sebenarnya caci-caci simpanan saya dah hilang. Saya ternampak haiwan yang berparuh itik dan berkaki 4 berselaput yang mengambilnya. Pak Tak dan Mak Tak tahu tak haiwan apa tu? Biar Pak Tak tengok dululah. Haiya, kalau keluarga Pak Tak, semuanya kaki macam ni. Tapi jari kami hanya 3. Haiwan itu ada 5. Kedek-kedek. Betul. Kami 3, dia 5. Kalau macam tu, apa kata kalau Pak Tak bawa kami berjalan ikut tapak kaki ni lalu ikut sungai? Boleh? Alueto, bertiga alueto, Mereka semua pun mengikut Pak Tak dan Mak Tak ke sungai dengan mengekori jejak tapak kaki misteri itu sambil menyanyi dan melompat bersama-sama. Lompat, Pak Tak, lompat, lompat, lompat tinggi, tinggi, tinggi. Cepat, Pak Tak, cepat. Ayo selesaikan misteri. Lompat, Pak Tak, lompat, lompat, lompatlah tinggi, tinggi, tinggi. Cepat, Pak Tak, cepat. Ayo selesaikan misteri. Mereka mengikuti Pak Tak dan Mak Tak ke sungai. Tapak kaki tersebut kelihatan mulai menghilang kerana kawasan sungai yang berlumpur sudah dipenuhi tapak kaki haiwan lain yang melintasi kawasan itu. Setibanya di tebing sungai, mereka semua ternampak dengan sang memerang dan sang wombat. Mereka kelihatan sangat marah dengan perkara yang telah berlaku. Sang pemerang kehilangan kayu sarangnya manakala sang wombat kehilangan makanannya iaitu akar dan kulit kayu yang keras. Cis, terlepas juga penyakitnya. So hamba, kalau ikutkan hati hamba gigit pencuri itu. Sabar merang. Makanan aku pun dikebas juga. Tuk-tuk hilang dari pandangan mata aku. Aku baru saja berangan mau makan salad ayam akar kayu keras. Tak ada rezeki mungkin. Merang, kebal. Barang-barang kamu hilang juga ke? Hamba terkejut sebenarnya Dama. Kufikir memerang, ternyata bukan. Berparuh itik. Kaki berselaput dan baikku tebal macam hamba. Ya Dama. Dia terus terjun ke dalam sungai selepas tu. Tidak mampu aku mau mengejarnya. Berparuh seperti itik
kaki berselaput. Seperti memerang. Aku rasa haiwan misteri ini ada di sekitar sungai kita saja. Mungkin kita dapat cari. Sebelum kita cari, apa kata kita nyanyi sambil kita cari haiwan misteri? Dama dan semua haiwan yang berada di situ mula menyanyi langgam misteri rimba Tasmania yang biasa digunakan Dama dalam menyelesaikan misteri sambil mencari haiwan tersebut di sekitar sungai. Haiwan apa? Manalah dia? Misteri, misteri, haiwan apa? Misteri, misteri, manalah dia? Jumpa paruh, paruh macam itik. Yeay, dah jumpa, okey. Aus, 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 aus. Dah salah tangkap. Ni apa? Itulah answer. Misteri, misteri, haiwan apa? Misteri, misteri, manalah dia? Jumpa kaki, kaki berselaput. Yeay, dah jumpa, okey. Ouch, 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 ouch. Dah salah tangkap. Ni apa? Itulah buaya. Misteri, misteri, haiwan apa? Misteri, misteri, manalah dia? Jumpa Eko, Eko memerang. Yeay, dah jumpa. Yeay, yeay, yeay. Dah boleh tangkap. Dah boleh. Dia rupanya. Di penghujung sungai di Kepulauan Tasmania, seekor haiwan unik ditemui setelah beberapa peristiwa kehilangan barang berlaku. Kesemua misteri tersebut mempunyai punca yang sama, iaitu haiwan misteri Tasmania tersebut. Cerita tentang haiwan misteri ini terus tersebar ke seluruh hutan hujan Tasmania menyebabkan setiap jenis haiwan berkumpul di sungai. Ha, inilah dia haiwan yang hamba katakan sebab tadi. Sangat aneh. Aneh tak aneh, hamba dah hilang sabar. Biar hamba ajar dia ni cukup-cukup. Haiwan-haiwan lain juga turut menyokong pembuatan sang memerang. Haiwan misteri tersebut hanya diam ketakutan. Woi, kau cerita-cerita ketakutan? Kan? Ke mana? Akan kayu kerasa ke mana? Cop. Sabar semuanya, sabar. Pergaduhan tidak menjamin penyelesaian pun. Kalau terlajak kata, tak boleh diundur. Terlajak perahu, boleh lagi. Jadi, siapakah nama awak, wahai haiwan Tasmania? Izinkan saya berkata-kata, dahulu kata maaf dipinta, angkara sengketa. Kerana setiap perilaku ada sebabnya. Alkisah di hutan Tasmania. hidup seekor sasta. Bercampur rupa indah dan istimewa. Percampuran membentuk sang luar biasa. Itik tidak, memerang pun tidak, hanya platypus yang berkehendak. Oh, jadi kau adalah seekor platypus. Sangat unik. Tapi, kenapa kau ambil barang-barang kawan-kawan haiwan aku? Aku sebenarnya baru berpindah di sini. Tempat aku di pantai barat pulau rosak akibat banjir. Jadi tambahan pula isteri aku nak bertelur. Jadi aku perlukan bahan yang selesa dan juga makanan untuk isteri aku bertelur. Oh, kesiannya. Aku juga pernah minta pertolongan kepada haiwan-haiwan lain. Tapi rupa aku yang unik ni menyebabkan mereka anggap aku ni hantu. Jadi mereka lari daripada aku. Semua haiwan terdiam dan turut bersedih dengan keadaan yang dialami oleh sang platypus. Lihatlah haiwan dan rakan-rakan Tasmania. Yang buruk tidak semestinya jahat, yang cantik tidak semestinya baik. Jadi kita sebagai rakan-rakan sultan perlulah menjaga kebajikan rakan-rakan sultan kita. Maafkan aku juga kerana ambil barang sesuka hati. Patutnya aku minta izin dahulu. Tapi aku terdesak. Maafkan kami juga platypus. Kami sepatutnya lebih cakna dengan komuniti hutan.
Sang Imu, Sang Memerang dan Sang Wombat meminta maaf kerana mereka hanya bersikap tidak peduli dan memarahi Sang Platypus tanpa meneliti latar belakang Sang Platypus dahulu. Mereka semua berhasrat dan mencuba menolong Sang Platypus membina sarang dan membekalkan makanan untuk isteri Platypus yang hampir bertelur. Tindakan mereka dipuji oleh Dama dan haiwan lain yang turut membantu Sang Platypus. Mereka mula hidup berjiran dan saling membantu sesama mereka. Kehidupan di hutan hujan Tasmania kini berjalan seperti biasa dengan cuaca yang sangat nyaman membekalkan keselesaan kepada penghuni hutan tersebut, termasuklah ahli baru komuniti hutan hujan tersebut iaitu Sang Platypus dan keluarganya. Dengan bantuan Sang Imu, Sang Itik, Sang Wombat dan Sang Memerang, Sang Platypus mampu membekalkan keselesaan kepada isterinya untuk bertelur. Alangkah indahnya hidup berjiran. Wahai Platypus budiman, Tuan hamba nak ke mana tu? Yolah aku rasa ikan bersama hamba. Bila lagi kita nak meluangkan masa bersama? Oh, sekejap orang. Platypus dah janji dengan aku dan Itik nak pergi menggali cacing dekat hujung tas sana. Janganlah pula kau lupa ya Platypus. Betul tu. Kuat ke kuat? Boleh. Tapi sebelum tu, Bat suruh aku teman dia nak pergi ke taman kulit kayu keras. Sana banyak kayu cantik. Boleh buat untuk dinding rumah nanti. Siapa cepat, dia dapatlah. Persahabatan mereka mula terukir. Perbezaan dan keunikan tidak menghalang mereka bersatu padu dan bersikap seperti sebuah keluarga. Setiap kesulitan dihadapi bersama. Mereka semua hidup bahagia dan aman sentosa di Kepulauan Tasmania, Australia. Sebuah tempat yang kaya dengan keunikan flora dan faunanya. Bahkan masih ada 1001 rahsia yang belum terokai dan masih terjaga. Pengajarannya, janganlah kita berprasangka buruk dengan menilai orang itu luarannya sahaja. Terima kasih. Mari dengar, wahai kawan, hikayat lama berwajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah